Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran bin Muhammad Azam dan nombor matrik saya adalah 06DKA20F2040. Kali ini saya ingin membentangkan soalan 1 assignment 2 di dalam subjek Mechanic Structure of Civil Engineering yang diajar oleh Sir Lutfi bin Uthman. Okey, pertama sekali apa yang kita perlu buat adalah kita perlu mencari nilai force RAY. Kita tak perlu mencari RAX kerana dia adalah berada di paksi X dan kita tak perlu menggunakan force pada paksi X. Okey, untuk mencari RAY, kita masukkan kesemua data ke dalam equation moment, iaitu force darabkan dengan dia punya distance. Dan saya masukkan data di sini, saya mendapatkan nilai RAY iaitu 4.71 kN. Okey, selepas itu saya melukiskan semula gambar-gambar force yang ada dan saya menggantikan nilai X dengan distance kerana pada hujung beam kita telah memotongnya. Dan selepas itu kita perlu mendapatkan moment equation, iaitu pada arah jam adalah positif. Okey, saya masukkan data ke dalam moment equation saya dan saya mendapatkan jawapan 5 kurungan X tolak 10 kuasa 2 bahagi 2 tolak 5 X tolak 7 kuasa 2 bahagi 2 tolak 2 kurungan X tolak 5 kuasa 2 tambah 10 kurungan X kuasa 3 kuasa kosong. Sebab apa kuasa kosong? Sebab ini adalah moment. Force moment pada beam. Dan tambah 4.71 X. Okey. Selepas itu saya mencari slope equation dengan mengkamirkan equation yang telah saya dapat pada moment equation sebentar tadi. Okey, selepas saya mengkamirkan equation tersebut, saya mendapat 5 kurungan X tolak 10 kuasa 3 per 6 tolak 5 kurungan X tolak 7 kuasa 3 per 6 tolak 2 kurungan X tolak 5 kuasa 2 per 2 tambah 10X tolak 3 kuasa 1 tambah 4.71 X kuasa 2 tambah per 2 tambah C. Okey, seterusnya untuk mencari deflection equation, saya mengkamirkan equation pada slope equation, iaitu kamiran pertama. Dan untuk mencari deflection equation, saya perlu mengkamirkan untuk kali yang kedua dan mendapatkan jawapan 5 kurungan X tolak 10 kuasa 4 per 24 tolak 5 X tolak 7 kuasa 4 per 24 tolak 2 kurungan X tolak 5 kuasa 3 per 6 tambah 10 kurungan X tolak 3 kuasa 2 per 2 tambah 4.71 X kuasa 3 per 6 tambah C1 X dan tambah C2. Okey, kemudian saya melukiskan deflection dan slope diagram. Dan pada sebelah kiri X adalah sama dengan kosong dan begitu juga dengan Y sama dengan kosong. Tetapi di sebelah kanan X sama dengan 12 dan Y sama dengan kosong kerana titik point of rotation saya berada di sebelah kiri dan X saya berada di sebelah kanan dan jarak di antara X dengan titik point of rotation saya adalah berjarak 12 meter. Dan saya masukkan nilai pada sebelah kiri diagram, iaitu X sama dengan kosong dan Y sama dengan kosong di dalam deflection equation yang telah saya dapatkan sebentar tadi untuk mencari C2. Dan saya mendapatkan jawapan C2 adalah sama dengan kosong. Okey, kemudian saya memasukkan nilai X dan Y yang berada di sebelah kiri diagram ke dalam deflection equation saya tadi dan saya mendapatkan jumlah C2 iaitu C1 iaitu negatif 126.69. Okey, selepas itu saya menulis semula equation slope dan juga equation deflection yang telah lengkap dengan memasukkan nilai C1. Okey, kemudian saya memasukkan nilai X sama dengan 10 kerana soalan ingin meminta nilai pada point E, iaitu pada point E yang berjarak 10 meter.
di dalam equation 2 dan juga 3, iaitu equation slope dan juga equation deflection. Okey, untuk slope saya mendapatkan nilai 131.31 per EI, dan juga untuk deflection pada point E saya mendapatkan jawapan negatif 295.43 per EI. Okey, di sini saya melukiskan semua diagram-diagram force yang terletak pada beam dengan melukiskan diagramnya lah. Dan untuk mendapatkan nilai YG adalah sama dengan YG tambah TGA sama dengan TBA. Okey. Kemudian saya pindah silang dan saya mendapatkan nilai YG sama dengan 5/6 TBA tolak TGA, iaitu YG nilai yang perlu saya cari sebentar nanti dengan menggunakan kaedah moment area method. Okey, di sini saya mencari nilai TBA iaitu sama dengan 1 per EI didarab dengan area yang didarabkan dengan X bar pada setiap diagram force tu. Okey, dan kemudian akhir sekali saya mendapatkan nilai TBA sama dengan 912,163 per 600 EI. Okey, kemudian saya mencari nilai TGA pula. TGA adalah sama dengan jumlah area GA darab X bar GA bahagi EI, iaitu 1 per EI, dan memasukkan nilai-nilai data yang telah saya masukkan sebentar tadi, dan juga saya mendapatkan jawapannya 23315 per 24 EI. Okey, selepas saya mendapatkan nilai TBA dan juga TGA, saya memasukkan kedua-dua nilai itu ke dalam formula dan mendapatkan nilai YG, iaitu nilai deflection bersamaan negatif 295.43 per EI. Okey, yang di bawah ini pula saya ingin mencari nilai slope, iaitu theta, dan saya menggunakan rumus ini. Okey, untuk mencari theta A iaitu sama dengan TBA per 12, dan sama dengan saya masukkan nilai TBA yang setelah saya dapatkan di atas 912,163 per dengan 600 EI darab dengan 1 per 12, dan saya mendapatkan nilai theta A 912,163 bahagi 7,200 EI. Okey, di sini saya ingin mencari nilai theta GA dan saya masukkan nilai-nilainya dan mendapatkan jawapan 258 per EI. Dan setelah saya mendapatkan nilai theta GA dan nilai theta A sebentar tadi, saya masukkan nilainya iaitu 258 per EI, iaitu nilai theta GA, ditolakkan dengan nilai theta A iaitu 912,163 per 7,200 EI, dan mendapatkan jawapan sama dengan 131.31 per EI. Okey. Dan saya telah menyiapkan kedua-dua equation dan saya telah mendapatkan nilai deflectionnya negatif 295.43 per EI dan nilai slope-nya adalah 131 per 31 per EI, perpuluhan 31 per EI. Okey, di situ saja. Di sini saja pembentangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih. Hai and Assalamualaikum. Nama saya Nur Syamina binti Ahmad Nahar. Nombor matrik saya 06DKA208F2084. Jadi hari ini saya akan membuat pembentangan mengenai assignment 2 bagi soalan nombor 2 untuk subjek Mechanic of Civil Engineering Structure. Jadi mari kita mulakan dengan soalan nombor 2. Soalan bagi a uniformly distributed load and a point load are imposed on cantilever beam as shown in figure 2. Determine the slope and deflection at point C using both Macaulay and moment error method in terms of EI.
Jadi kita tentukan cerun dan pensulah pada titik C dengan menggunakan kedua-dua kaedah iaitu luas molekular dan momen dalam sebutan EL. Jadi mula-mula sekali kita kena cari nilai momen yang ada pada support cantilever beam sebab support dia memang ada momen, so kita kena cari nilai momen yang ada pada support tu. Kemudian kita cari nilai RAY sebab nilai RAY kita nak pakai sebab dia berada dekat part CY. After that, kita nak cari moment equation itu yang berada di arah jam adalah positif. Jadi kita masukkan semua calculation ke dalam formula iaitu negatif MA tambah 10 darab 2 tambah 15 darab 4 darab 4 per 2 tambah 5. Kita akan dapat nilai dia negatif MA tambah 20 tambah 420. Maka nilai MA kita dapat 440 kN/meter. Untuk RAY pula, dia punya part CY adalah ke atas. Jadi dia positif. Maka positif RAY tolak 10 tolak 15 darab 4, kita akan dapat negatif 70. Dan kita pindahkan RAY ke sebelah kanan dan jawapan untuk RAY kita adalah 70 kN. Kemudian untuk mencari EI theta adalah equation slope iaitu kamiran kali pertama. Kita menggunakan MXX sama dengan negatif MX tolak 15 darab X tolak 5 darab X tolak 5 per 2 tolak 10 darab X tolak 2 tolak 440 darab X kuasa kosong, kita dapat 70X. Dan maka MX kita pindah ke kanan dan kita akan dapat slope yang pertama adalah 15 darab X tolak 5 kuasa 2 per 2 tolak 10 darab X tolak 2 tolak 440X kuasa kosong tambah 70X. Manakala untuk slope yang kedua, kita menggunakan MX dx dan masukkan nilai-nilai dan jawapan untuk second slope kita dapat negatif 5 darab X tolak 5 kuasa 3 per 2 tolak 5 darab X tolak 2 kuasa 2 tolak 440X kuasa 1 tambah 35X kuasa 2 tambah C1. Itulah jawapan untuk second slope kita. Kemudian selepas kamiran pertama, kita kena cari kamiran kedua untuk dapatkan nilai deflection. Jadi kita dah dapatkan kamiran 2, jadi untuk mendapatkan deflection, kita dapat negatif 5 darab X tolak 5 kuasa 4 per 8 tolak 5 darab X tolak 2 kuasa 3 per 3 tolak 440X kuasa 2 per 2 tambah 35X kuasa 3 per 3 tambah C1 tambah C2 untuk deflection. Jadi untuk mencari C1 dan C2, dia punya X theta adalah kosong tau. Jadi C1 dan C2 kita juga adalah kosong. Selepas itu X sama dengan 5 sebab soalan minta pada point C dan jarak di antara titik C ke point of rotation pada hujung belah kiri adalah 5 cm ataupun 5 mm. Kemudian masukkan nilai X ke dalam EIQ iaitu nilai slope equation yang pertama dan dapatkan jawapan iaitu negatif 1370. Kemudian masukkan ke dalam nilai EIY iaitu equation deflection, persamaan deflection dan dapatkan jawapan Y iaitu jawapan deflection. Negatif 4086.67. Okey, seterusnya kita beralih kepada moment error method. Okey, moment error method ni saya lukis semua force diagram, nilai-nilai bentuk-bentuk diagram force yang ada pada cantilever beam ni. Untuk dia punya jalan kerja, kita nak cari YC dan juga theta, iaitu YC sama dengan TCA yang juga sama dengan jumlah error CA darabkan CA bahagi dengan EI. Jadi kita masukkan semua nilai I per EI dalam kurungan 1 per 2 darab 5 darab 350 darab 1 per 3 darab 5
tolak 5 darab 440 darab 1/2 darab 5, tolak 1/2 darab 3 darab 30 darab 1/3 darab 3. Dan YC adalah sama dengan TCA dan sama juga dengan nilai jawapan dia, iaitu kita dapat negatif 4086.67. Kemudian cari nilai slope pula, iaitu nak dapatkan nilai slope, masukkan data ke dalam jumlah array exit, iaitu 875 tolak 2200 tolak 45, dan dapatlah jawapan nilai slope-nya adalah negatif 1370. Jadi itu saja pembentangan dari saya untuk assignment 2 soalan nombor 2. Saya harap apa yang saya terangkan ni dapat membantu sedikit sebanyak dalam menjawab kaedah luas makulir dan juga momen dalam sebutan EI. Terima kasih.